استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت اغفرتني وانا بك وعنك نستغفر اعوذ بك من شر ما صنعت وبك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ni Allah Subhanahu wa taala milih kita lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan. Untuk kita berada dalam ketaatan ini, yakni apabila kita mampu untuk melakukan ketaatan adalah itu tanda Allah pilih. Dalam surah Safat ayat 96 Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang mana di sini Al-Imam At-Tabari menerjemahkan maksud ataupun tafsiran daripada surah Safat ayat 96 itu. Yang pertama, melihat dari sudut pandang Allah menciptakan kita dan seluruh amalan perbuatan kita, yakni perbuatan yang kita lakukan, bergerak, berjalan, berdiri, duduk, baring, semua itu bukan ciptaan kita. Kita duduk di dalam ciptaan Allah, juga di dalam ciptaan Allah. Bukan kita yang menciptakan pergerakan, buatan. Jadi kita boleh bergerak, itu adalah ciptaan Allah. Wa ma ta'malun, seluruh perbuatan. Kita boleh makan, nak menelan itu bukan daya kita nak, orang kata pun nak ngejah tekak, nak bagi masuk makanan telan ke dalam dah. Tahu-tahu masuk mulut dah hilang, masuk mulut dia hilang. Dalam hilang berapa tan dah makanan masuk dalam perut kita ni. Tak terkira dah. Mekanisme itu tak terfikir dah. Kita nak ajar nak kita makan pun sekadar menyuapkan mulut masuk lah. Itu pun nak menyuap mulut masuk pun bukan ciptaan kita. Bukan kita nak menciptakan perbuatan macam mana nak bagi masuk makanan dalam mulut. Kita pun menciptakan perbuatan. Tidak. Itu ciptaan Allah. Dalam bahasanya adat, dalam istilah manusiawi, dalam tindakan dan perbahasan biologinya, tindakan yang diatur arah oleh saraf optiknya dan saraf medulla oblongata ni. Saraf optik tu mata, tapi medulla oblongata ni tindakan luar kawalan kita. Dia automatik begitu.
Nah, di situ kalau kita renung ni mas sekalian, itulah membawa kepada satu pentafsiran yang besar. Adapun perbuatan kita itu yang kita hanya boleh makan. Sebab tu dalam bab makan saja dikaitkan dengan ketaatan. Makan itu sama dengan taat sebenarnya. Sebab itu bila kaitkan dengan puasa, kan kesyukuran. Puasa tu antara amalan yang dikaitkan dengan kesyukuran. Kalau bersyukur, kalau nak Nabi SAW melahirkan kesyukuran. Sebagai contoh kelahiran Nabi jadi hari Isnin kan? Hari Isnin. Jadi setiap kali Isnin dan Khamis, kesyukuran. Amalan diangkat komputer hari Isnin dan Khamis. Nah begitu, syukur. Sebab apa? Sebab bila tak makan, nak makan, kita ada mulut, kita ada daya tu, Allah adakan, tapi tak boleh makan. Bila tak boleh makan, kita ingat, oh sebenarnya selama hari ni kita boleh makan tu, bukan atas usaha kita semata-mata. Dengan izin Allah SWT. Bila kata ada halangan meninggalkan makan dan minum kerana Allah, syahwat. Meninggalkan makan dan minum tu, syahwat tu kehendak kita, kemahuan kita tu, yang mana kita ingatkan kita makan minum ni atas diri kita. Sekali kita tahan. Sebab apa? Ada hukum kat situ. Itu besar pahalanya. Meninggalkan makan minum kerana aku, Allah kata. Maka Allah bagi pahala yang mana hanya Allah Ta'ala sahaja yang bayar. Malaikat pun tak tahu nak catat berapa puasa. Sebab apa? Di situ terkait dengan syukur. Begitu juga dengan makan. Hari yang diharam untuk kita berpuasa pula, ada pula larangan, jangan tak makan. Bukan atas kita ke? Tak. Nak makan, tak makan pun tak boleh sebarang-sebarang. Ikutkan. Jangan tak makan. Wajib makan pula. Jangan. Kena tak boleh tak makan pula. Maka di situ dikaitkan dengan boleh makan tu, telan masuk dalam mulut saya makan. Zak. Wa ma ta'malun. Aku yang buat perbuatan itu. Maka makanlah dengan penuh kesyukuran. Bukan makan sekadar sebab lapar saja. Lapar pun bukan datang tiba-tiba kita cipta lapar. Tak. Ramai orang hari ini mengatakan nikmat sedap tu dekat makanan. Sedap. Sedap tu sebenarnya kat lapar. Bila dah kenyang apa dia sedap? Dah kenyang dah. Letaklah kambing golek 10 ekor. Letaklah makanan mahal macam mana pun. Tapi dah kenyang. Dah kenyang dah. Jadi maknanya dok sedap ni kat makanan ke sebab lapar. Lapar pun tak bersyukur. Patutnya bersyukur. Syukur lapar hari. Sebab tu lepas makan tu kata Alhamdulillah tu. Bukan sekadar makan tu. Lapar tu betulnya. Hari ni boleh lapar. Allah bersyukurnya rasa lapar. Tapi kenapa lapar? Tak ada makan? Tak ada. Apa kamu buat? Marah. Marah mesti. Duduk saja kat rumah. Tak buat apa. Sebab tu lapar tu ada satu nikmat. Kat situlah kita tengok kat mana nikmat. Sebenarnya nikmat tu duduk kat lapar. Sebab tu bagi orang yang suka berlapar tu, macam ni berpuasa tu nikmat. Betul. Tapi tak salah lah kalau dia menikmati makanan. Tengok dia ni tak ada puasa sunat. Jenis tak bersyukur ni. Jangan cakap macam itu. Orang perempuan tak nak puasa je kena minta izin. Puasa sunat, minta izin suami. Bayangkan sana sunat ni minta izin. Atas izin semua tak lepas. Sepanjang hidup tu nak izin tak lepas. Abang tak izinkan. Bayangkan. Jadi dia tak ada peluang nak puasa sunat ni kata. Tapi adakah dia tidak dapat menikmati nikmat puasa tu kalaupun dia tak dapat puasa sunat? Yang wajib dah tentu lah. Kalau dengar apa kawan-kawan tu jajak puasa, jajak puasa Isnin Khamis. Nah, alhamdulillah. Baik. Jajak Isnin Khamis. Baguslah. Tapi yang tak puasa macam mana pula? Menikmati tadi. Menikmati. Nah, menikmati perbuatan itu. Yang mana nak makan tu bukan atas kita. Wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Lapar Allah cipta. Allah cipta lapar. Supaya boleh menikmati segala makanan yang ada. Jadi lapar saja dah bersyukur dah patut. Ingat dah.
Dia bukan saja lapar ni lah sat lagi yang akan membuatkan makanan apa pun jenis makanan sedap. Tengok hebat Allah Ta'ala. Bukan duduk ke atas makanan tu, atas lapar semua lapar. Atas nak sedap jenis makan subjektif sebab orang kata asal boleh makan, betul. Sedap ni subjektif. Maha hebatnya Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan keperluan. Yang mana keperluan yang nombor satu, cuba tengok. Ni cara kita bincang, kita renung, yatafakkarun ulul albab. Bila kita berbincang soal lapar kan, kalau ikutkan masalah ni. Tapi bawa kepada merenung kejadian Allah, jadi tak jadi masalah. Jadi satu renungan untuk kita dekat pada Allah SWT. Yang mana tengok maha kaya Allah, maha hebat Allah Ta'ala. Dalam kejadian manusia, jemaah sekalian, dalam sifat Allah Ta'ala qiyamu ta'ala binafsi, yakni Allah SWT itu bersifat dengan sifat pada zatnya itu berdiri sendiri, yakni tidak perlukan makhluk. Qiyamu ta'ala binafsi. Dalam perbahasan qiyamu ta'ala binafsi, mutaakhir ini ada perbahasan banyak mengatakan, tapi saya kira taklah banyak, segelintir lah bunyi suara-suara tu. Tapi sebab viral kan, jadi nampak macam banyak. Mudah-mudahan tidak begitu. Jadi kita ni majoriti. Kita ni Nusantara ni majoriti Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Nusantara ni dah lama dah, dari zaman berzaman. Start masuk perbahasan sifat 20 itu daripada Aceh, Syekh Muhammad Zain, kitab Bidayah Al-Hidayah. 200-300 tahun dulu start masuk. Kalau ikut susu galuh dia tu memang sampai kepada ulama salaf. Kita khalaf ni selepas 300 Hijrah. Salaf sebelum antara 300 Hijrah. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, perbahasan 20 sifat itu telah pun dibahaskan. Nak cerita ni, salah satu perbahasan ni itulah termasuk dalam sifat qiyamu ta'ala binafsi. Kita jika kita menilai kembali dan kehidupan untuk memahamkan, kita menambah kefahaman tentang Allah SWT itu, mestilah dipandu arah dengan sifat-sifat kebesaran. Antaranya itu qiyamu ta'ala binafsi. Walaupun kita tidak memahamkan atau menghafal secara turutan, secara satu persatu, tapi wajib kita memahami. Ya, ini memahami, kalau buka tengok syarah sifat, kita boleh faham secara yakin. Ya, ini jazam, putih ni maksudnya tidak tergantung. Tergantung ni maksudnya tidak disandarkan kepada keadaan. Tengok, kalau dia rajin, dia kuat beramal, dia yakin. Kalau dia malas, dia tidak begitu. Jazam tu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mesti dia jazam itu yakin, dan dia mesti mampu menterjemahkan, mengikut kefahaman yang benar. Dia kena mampu berfikir. Antaranya begini, kita berfikir. Allah SWT itu dengan sifat qiyamu ta'ala binafsi, yakni dengan sifat, artinya Allah SWT berdiri dengan sendiri, tanpa perlukan makhluk. Nak kait dengan ciptaan dia. Yang mana kita ni, kejadian yang mana Allah tidak perlukan kita. Itu yang pertama kena faham. Malah dalam rujukan qiyamu ta'ala binafsi ini, dalam perbahasan suratul Ikhlas, disyarahkan dalam perbahasan nak dikaitkan qiyamu ta'ala binafsi, Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih mengambil perbahasan daripada Imam Abu Hanifah, menggambarkan maha kaya Allah Ta'ala itu dengan suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas mengambil perbahasan Allahus Samad, yakni sepakat Allahus Samad dalam tafsir At-Tabari, Al-Baidawi, Ibnu Katsir, Syekh Qutb. Ini ulama tafsir besar-besar ni. Kalau buka tafsir karya
para ulama ni karya-karya besar, terutama At-Tabari, karya-karya ulama yang lama, bersepakat bahawa Allah SWT itu adalah tumpuan segala hamba. Sebaliknya, hamba bukanlah tumpuan bagi Allah SWT. Allah itu tumpuan segala hamba, tetapi hamba bukanlah tumpuan bagi Allah SWT. Atau dia kata, Allah SWT tak perlukan kita. Nah, kita tak faham. Sebab tu penghayatan ni penting. Dia boleh hidup kat atas muka bumi Allah Ta'ala ni dengan tanpa kesedaran bila dia tak memahami tentang sifat Tuhan. Bila kita faham sifat ni, Allah tak perlukan kita, kita perlukan Allah. Sekarang ni kita balikkan pada kehidupan harian kita. Kita bekerja, pergi dekat sesuatu tempat pekerjaan yang kita minta sebelum ini. Ditawarkan kerja pun mestilah kita minta dulu. Mestilah ada pekerjaan itu ditawarkan, diciptakan peluang pekerjaan. Lalu kita pergi, kalau ikut perbahasan ni lagi dahsyat, kita pergi minta Tuhan, kita pergi tempat kerja, ada tak kerja kosong? Ni nak tamsil kan ni? Bos kata, tak ada. Kita pun jawab, tolonglah Tuhan, saya belajar tinggi dah ni, atas daripada PhD dah ni. PhD dah, D 2 kali belakang. Tak ada kerja ke? Tolonglah, saya nak kerja ni. Tak ada kata. Tolong Tuhan. Dia ulang banyak kali, sampailah beginilah. Banyak kali minta, nampak nak sangat ni. Tak apalah, saya wujudkan peluang pekerjaan untuk kamu. Tengok, asalnya dia tak perlukan kita kat situ. Lalu kita duk merayu. Maka sebab bos ni jenis yang banyak duit, kilang cop duit. Minta kerja dekat kilang cop duit. Tu dia. Jadi dia tak ada masalah nak bayar tu. Jadi masuk kata, tak apalah, aku wujudkan peluang pekerjaan untuk kamu lah. Sebab aku cop duit. Kerja mana? Kilang cop duit. Berebut-rebut orang nak kerja kat kilang tu. Kilang mana kerja? Kilang duit. Ui, dahsyat ni. Sampai kena punya minta tu sampai bos wujudkan peluang pekerjaan yang mana sebelum tu tak ada situ. Tapi kerana apa? Kita perlukan sangat. Perlukan sangat. Tolong tuan saya ni, tolonglah kang, tak ada kerja, saya dah tak ada nak bagi kerja gaji, tak ada gaji, tak ada bagi makan apa semua. Okey, tak apa. Aku ambil kau kerja. Dalam 20 tahun kerja situ, tahun yang ke-21, bos pun jaga. Sini, kau tahu tak sebenarnya aku tak perlukan kau pun kat sini. Agak-agak apa rasa kita? Geram tu. Aku 20 tahun kerja sini tau. Kau ingat hari pertama kau cakap apa? Siapa perlukan siapa? Aku ke engkau? Bos pun jawab, kau yang perlukan aku. Jadi hari ni aku dah pecat kau. Nak marah tak? Tak boleh. Sebab aku tak perlukan kau. Tak kisahlah kau kerja 20 tahun pun. Tapi kau yang perlukan pekerjaan itu. Kau yang tak datang, kau yang rugi. Kau tak dapat gaji, kau yang masalah. Aku cop duit. Kau perlukan itu. Nah, Allah SWT menciptakan kita dalam keadaan Allah tak perlukan kita. Allah. Dan lebih dahsyat pada itu, kalau kilang cop duit tadi tu, walaupun dia tak perlukan kita, tapi sampai tahap perlu juga katanya. Bagus juga kamu ada sini, senang suka aku. Bagus tak macam ni lah. Aku pun sebenarnya tak suka orang sebenarnya, tapi aku tak perlu sangat. Last kali dia perlu juga. Allah SWT dengan sifatnya yang qadim, yakni kekal sampai azali, ini maksudnya tanpa ada permulaan, selama-lamanya tak perlukan kita. Selama-lamanya. Tapi dengan itu, dalam tak perlukan kita,
Allah cukupkan keperluan kita. Nak cakap apa? Ini satu fahaman yang mesti disuntik dalam-dalam. Betapa tak malunya datang berjalan atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Sebab tu ada sifat yang dipanggil alladzina yamshuna 'alal arhauna. Sifat hamba Allah itu adalah yang berjalan atas muka bumi ini dengan merendah diri. Auna. Merendah diri bukan sebab tak ada apa. Tak kisahlah kau pakai kereta terbang ke di China tu. Kan? Jenama Xpeng tu. Xpeng bunyi kan? Bunyi sebutan salah kau tu tak tahu betul Xpeng. Kan ada jenama XPENG tu. Tak pernah? Tak dengar kan? Dan sebab tu jenama China cuba buka. Sekarang dia punya kereta dia dah launch dah. Kereta terbang. Kereta terbang. Tadi baru saya buka sekejap. Haji Saudi dah offer 50 private jet elektrik. Nak ambil untuk jemaah-jemaah haji yang tak ada airport. Tak ada airport, dia dah beli 50 private jet elektrik yang terbang Xpeng kan. Dia terbang naik macam tu. Zap macam itu. Dia tak ada naik, tak ada 45 degree 40, tak ada. Dia naik terbang naik macam ni. Xpeng tu kan drone kan naik macam tu. Macam tu kan. Zap macam itu. Turun pun macam itu. Landing dia dekat clock tower. Itu dahsyat tu kan. Selain pula landing dia letak tu dekat Kaabah tu. Pengap lah. Tapi syarat tak boleh terbang cross kat situ. Syarat tu. Tapi itu. Naiklah kereta apa pun. Tu ceritanya tuan-tuan. Belilah letaklah. Tapi merendah diri. Itu nombor satu. Sebab apa? Kau ada semua ni. Dengan permulaan, kau tak diperlukan pun hidup kat atas ni. Tapi, aku cukupkan keperluan kamu. Bukan cukup sampai boleh beli kereta terbang lagi. Tapi jalan, apa bahasa ni? Bongak membongak. Bahasa pasal membongak jalan lah. Mendongak lah, hidung tinggi. Mendada. Kan? Berjalan. Ni lemah ni nampak. Tak ada apa tuan, saya tak ada apa. Pun tak boleh juga. Jalan. Lemah, dapat apa yang saya ada kat dunia ni. Kau ada kat sini pun bagus dah tu. Kau ada pun bagus dah. Bukan apa yang saya ada. Kau ada pun bagus dah. Tengok orang selemah sebab apa? Apa saya ada orang lain. Tengok pun tukar-tukar kereta. Saya satulah nunggu kereta tak ada. Tapi satu tu dah pastilah untuk saya. Kereta apa tu? Kereta jenazah katanya. Orang lain nampak bertukar-tukar. Sedih. Satu kereta tu dah confirm dah saya ada dah. Anytime lah saya boleh naik. Driver pun ada. Driver pun ada. Elok. Kereta apa? Kereta jenazah tu kan. Diam tu kawan. Sedih dia. Orang lain bertukar-tukar kereta. Rumah bertambah-tambah. Kejap kembang, kejap kuncup, besar lebar. Kejap tak puas hati, kecilkan balik. Macam itu orang tak ada kerja. Agak-agak dah puas duduk rumah besar, cari rumah kecil. Dia kata apa? Lapang sangat kata. Kecil pula. Yang kita pula dah, saya ni tak ada apa. Tak boleh juga merendah diri sebab tak ada apa-apa. Merendah diri tadi sebab apa? Sebab ada Allah. Pakailah apa pun. Ataupun biarlah tak ada apa pun, tetap berjalan dengan merendah diri. Sebab apa? Sebab sifat Allah Ta'ala itu, kalau kita renung dengan hidup kita ni, Allah tak perlukan kita, tapi kita perlukan Allah tu satu. Allah tak perlukan kita, namun pada masa yang sama Allah cukupkan keperluan kita. On top of that, tu bahasa Jawa kata, you mintalah apa saja you nak. Udu'uni astajib lakum. Dahlah kejadian tidak diperlukan, kemudian Allah cukupkan keperluan. Minta lagi apa nak? Sebab apa? Sebab aku maha kaya. Bukan minta dunia. Allah suruh minta syurga.
Dunia apa kelas? Ada lebih bagus pada ni aku ciptakan untuk engkau. Apa dia? Syurga. Hanya yang orang-orang tertentu saja. Siapa? Yang yakin kepada ganjaran aku. Cukup. Bila yakin, kita tak menyekutukan dia. Nampak tidak? Maka di situ kita sepakat patutnya kita nak renung hidup ni. Aku tak diperlukan. Kita boleh kaitkan terus. Dalam perbahasan wa ma ta'malun itu, kata Imam Mutabari, mentafsirkan juga, tadi apa? Perbincangan perbuatan. Yang kedua adalah amalan. Dia ni khusus pada ibadah. Ibadah kita pun Allah ciptakan. Bukan kita hari ni cipta sendiri amalan kita. Kita rasa kita yang wujudkan. Ni sebab aku rajin ni. Sebab tu aku boleh solat awal-awal tu. Sebab tu aku boleh jaga solat. Walhal Nabi Ibrahim AS, Allah rakamkan doa Nabi Ibrahim tu. Doa minta jadikan kita ni golongan yang menjaga muqimas solah wa min zurriyati. Tengok. Boleh jaga solat tu bukan sebab kita ada masa. Tapi Allah adakan masa untuk kita. Masuk kata kat situ ibadah. Lagilah besar darjatnya. Kalau perbuatan pun setara itu kita likupan. Kalau ibadah yang menjadi asbab musabab mendapat rahmat Allah masuk syurga, lagilah kita kena faham dalam-dalam. Beramal sampai tiada diri. Ikhlas, kita hanya meletakkan nama Allah kerana modal semua Allah. Ikhlas tu, bersih tu. Perbincangannya apa? 100% modal Allah. Kita meniaga hari ni bagi anak kita modal 100%. 100% modal. Berani tak dia minta share kat kita 50%? Orang kata 50%. 1% pun aku tak bagi. Aku bagi gaji. Modal. Hidup tu modal nombor 1 tu. 100%. Tiba-tiba beramal, nampak diri. Aku, dah lah nampak diri, nak nunjuk pula tu. Nunjuk pula, bukan barang dia. Ada orang hari ni, nunjuk barang orang. Tengok, jam pinjam ni. Mana? Kita ni, kita pinjam tau. Action barang pinjam, ada? Siap mengaku barang sendiri ada. Pinjam. Mengaku barang sendiri. Tuan ada depan tu. Tuan ada tengok dia. Kau tengok dia jawab apa? Dia jawab apa? Kawan ni datang pada kampung. Kawan apa? Di atas ni selai sepinggang. Mat, marilah duduk sini bandar. Kau tengok kat sana aku tengok tak ada orang. Marilah ni. Datang-datang. Apa pun tak ada. Dia bagi baju, dia bagi rumah, dia bagi semua. Tapi akad apa? Aku bagi pinjam. Sebab kawan dia nakal juga ada. Nakal lah. Bukan nak bagi. Aku bagi pinjam ke, kawan bayar balik. Jangan tengok situ. Dalam bagi-bagi pinjam tu, orang pun nampak orang kampung lah. Umat dah ubah kau sekarang ni. Tengok datang dengan baju kesekak, kemas kereta sedap. Kawan dia jenis kilang kereta. Kilang Ferrari. Kilang Ferrari. Cerita nak besar je kan. Nasib lah. Nak cerita pasal Allah takkan kecil-kecil contoh. Allah. Tadi cok duit kan. Ini Ferrari. Bagi Ferrari sebiji bawa balik kampung. Ferrari pula yang bukan yang 2 pintu tu, 4 pintu tu. Apa namanya? Persenggo apa nama? Ada, cuba tengok. Ferrari 4 pintu tu. SUV. Ya. Saya pernah cakap satu ketika dahulu. Saya akan beli Ferrari bila ada 4 pintu. Rupanya ada 4 pintu. Sudah doakan saya. Kalau kau boleh beli ke? Amin. Amin lah. Kau bagi balik tumpah naik ke? Tumpah naik. 4 pintu. 6 juta lebih tu. Ya sila. Ada kan? Polso kan. Tak sebut pun bayar lah. Sini on the road 5 juta tu. 5 ke 6. Balik SUV. Zap balik. Mat.
Ubah orang sejak duduk kat LM. Hai, biasalah. Biasalah tu. Kita ni bila duduk tempat yang urban, peluang pekerjaan banyak, dia tak tahu semua tu kawan dia bagi. Kawan dia dah pasang CCTV kat GPS kereta tu, ada GPS, ada speaker pula tu. Yang main-main. Bertuah punya kawan kata, sikit puji aku pun tak ada. Ngaku pula. Kau siap kau jagi. Wah, dia patah balik lagi, dia kena tak boleh start kereta tu. Sebab apa? Aku padam semua, kod semua. Kurang-kurang pujilah aku. Orang pandang kampung je, Mat, maju nampak. Siapa tak tolong tu, sahabat kita tu lah tolong katanya. Dia tolong bagi semua ni, aku mana ada apa. Patutnya dah. Jawablah macam itu, malu apanya. Kan? Selagi bulan lagi orang muliakan dia. Sebab apa? Oh, macam inilah. Sedar asal-usul ya. Aku tak ada apa. Sebab dia lah. Kalau tak ada dia, tak ada aku hari ni pakai macam ni. Contoh kalau kita, sama juga Mat tadi. Dia bagi modal semua. Dan si Abu ni, nama Abu ni, Mat dengan Abu ni. Abu ni kan jenis, dia ada kilang Ferrari, rupanya kilang cok duit pun dia punya. Lampau tu Abu ni kan, dah lah cok duit, lepas tu kilang Ferrari pula. Si Abu ni kata apa? Mat, kau ambil lah Mat modal, aku tak teringin pula tu. Aku bagi kau Ferrari sebiji, rumah dengan duit. Tak apa kau kerja dengan aku. Lepas tu dengan duit tu kau nak buat bisnes kau buat. Jadi modal tu dia buat lah bisnes kan. Berjaya lah si Mat ni. Memang lagi dahsyat, lebih berjaya daripada si Abu ni. Si Abu kilang cok duit. Si Mat ni supply duit kat dia. Raw material. Supply. Oh, berjaya lagi si Abu. Orang interview Abu. Si Mat ni orang interview. Boleh cerita macam mana boleh berjaya sampai ke tahap ini. Si Mat ni agak-agak apa dia jawab? Kalau dia jenis yang sedar diri, apa jawab? Walaupun dia sekarang lebih berjaya daripada si Abu. Ya, saya berjaya ni sebab Abu. Habis. Tak ada cerita lah formula-formula dia ke apa, projek ke apa ke tak. Sebab Abu. Tu je. Sebab Abu je. Macam mana sebab Abu? Saya datang sini tak ada Abu. Kalau tak Abu yang bagi saya peluang, Abu yang bagi saya modal, Abu yang bagi saya rumah, dan daripada situ saya boleh develop. Dan Abu tak minta apa-apa kat saya balik. Share pun tak ada. Lah, tak ada. Ui, dahsyatnya. Ni kawan sejati. Dia tak ada makan persen kat situ. Dia tak ada satu untuk kau, dua untuk aku. Tak ada. Aku bagi ni, kau ambil lah. Aku dah ada bagian aku. Aku tak ingin lah, aku nak tengok kau berjaya. Aku nak tengok kau berjaya. Bagi anak bini kau makan, balik kampung sekali, kau tolong orang kampung. Aku nak tengok tu je. Si Mat ni, seorang yang sedar diri. Walaupun berjaya dia mengatasi si Abu tadi. Lalu dengan satu perkataan, kalau tak kerana Abu, aku tak berjaya hari ini. Maka kenapa kita tidak mengatakan begitu? Kalau tak kerana Allah, kan kita beribadah kerana Allah kan. Kita pun terbalikkan balik, kalau tidak kerana Allah, aku tak beribadah hari ini. Jawablah terbalik begitu. Semua kerana Allah. Sebab Allah, kalau tak kerana Allah bagi peluang untuk aku beribadah, aku tak boleh beribadah. Sebab tu kita kadang-kadang kita berfikiran macam ni. Barang benda kita bersyukur dengan apa yang ada kan. Betul tak? Ada sikit, syukur sikit. Adakah kita juga meletakkan perbahasan kita bersyukur dengan amalan yang ada? Sikit-sikit lah. Berapa ramai bersyukur dengan amalan yang ada pula. Setengah orang, tak puas hati betul lah. Macam mana nak jadi ahli tahajud? Homeboy. Kau macam mana ada? Kau okey tak? Kau okey tak? Jom kita buat grup je. Grup 4 pagi. Dia rasa macam strike dia tu. Dia strike tu. Walhal, kita bersyukur dengan amalan sikit itu lebih baik. Kita kata sedikit tu. Bukan beramal sikit. Kita ni beramal banyak. Macam orang berusaha cari duit. Siapa yang suka duit sikit bagi tu? Ada?
Orang gila pun tak suka. Asal je, kerut nak muka. Duit banyak sangat lah. Oh, marah. Itulah. Teringat apa almarhum Datuk Abbas Sandin cerita pasal apa nama, siapa nama tu, almarhum Tan Sri Syahpadu Datuk Syarani. Dia cerita sebab apa, Datuk Syarani ni cerita pada almarhum Pedasian, kawan apa, dia berniaga start daripada trader ekspor, sewa kapal, ambil barang, sewa kapal. Jadi permintaan banyak, sampai kapal yang disewa tu orang lain tak boleh sewa. Sebab apa? Banyak sangat barang dia. Apa berlaku? Terpaksa beli kapal. Tu ayat dia. Terpaksa beli kapal. Sebab apa? Dah barang aku je banyak, kena beli kapal sendiri lah. Orang lain pun nak sewa juga. Jadi terpaksa beli kapal. Dah beli kapal, barang dia paling banyak, dia paling banyak kapal pula. Orang lain pun nak ada kat sewa kapal. Dia nak pergi berlabuh tu, port penuh. Sebelum port kapal ni trailer. Bila kapal kena ada trailer. Tadi dia sewa lori trailer tu. Dia sewa lah barang dia banyak, terpaksa beli lori trailer sendiri. Jadi dah barang banyak, trailer banyak, port penuh. Terpaksa ada port sendiri. Bila port penuh, trailer banyak, apa jadi? Sesak. Terpaksa ada lebuh raya sendiri. Itu nama lebuh raya Syahpadu tu. Bila terpaksa tu, tu ayat dia. Tak ada pilihan. Dah terbanyak katanya. Tapi jenis orang yang ingat asal usul, dia jadikan ulama sebagai rujukan, kembangkan. Balik pada tadi dah, tak ada orang tu duduk pening. Geram tu, duit banyak sangat ni, saya tak suka. Jadi mana kata, dengan pemberian Allah Ta'ala itu, kita melihat ini satu kurniaan yang datang, kalau tak kerana Allah tak ada. Walaupun hari ni yang sama, orang berusaha, semua orang usaha nak cari duit banyak. Kalau buat secara survey, tuan usaha nak dapat duit banyak ke duit sikit? Duit banyak lah kata. Tuan tanya, ni usaha apa? Usaha saya nak sikitkan duit saja. Tak ada jumpa lagi. Hari-hari pergi kerja tu sebab nak sikitkan duit, tak ada. Hari pergi kerja tambah, macam mana tambah duit ni? Macam mana tambah? Tak ada. Bertambah ke? Dapat ke semua orang duit banyak? Nak ceritanya? Dah. Kita, ni kata Allah kata, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan, kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Apa maksud kesenangan menipu? Kita pun sedar dengar menipu-nipu. Dunia nipu. Dia apa maksud? Ustaz, nipu-nipu ni. Menipu ni pertama scammer lah. Scammer paling besar dunia lah. Sebelum kena scam tu, dunia scam kita dulu. Apa dia? Elok-elok Allah jadikan dunia untuk dapat pahala, tak buat. Kena scam tu. Rugi kita kat situ. Pertama, Allah bagi dunia untuk pahala, kita tak guna untuk pahala. Kena scam lah. Yang kedua, tertipu. Kita ingat orang tu senang sebab usaha. Tu tertipu. Tengok orang tu senang, ini mesti sebab usaha dia ni. Hati-hati. Kalau kita i'tikad, kita sandarkan, isbatkan, mengiyakan sebab usahalah dia dapat hasil itu, bimbang-bimbang masuk dalam qadariyah. Hati-hati. Qadariyah ni yakni bertuhankan usaha. Dia membesarkan akal, otak. Dia kata akal ni lah, kalau dia tak berfikir tak jadi. Hati-hati. Patut tengok saja orang berjaya, tak usah pelik, tak usah termangu-manggu. Aku heran, tak payah heran. Tengok dia berjaya, kurniaan Allah. Malah dalam bab harta ni dia bukan sebut semata-mata kurniaan, dia ada dua dia punya spek jawapan. Pertama,
Nabi Sulaiman alaihissalam yang meminta kepada Allah, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Ini kerajaan yang tiada tolok banding. Allah bagi. Ketika ada, spek yang pertama, jawapan adalah haza min fadli rabbi. Kurniaan Allah. Surah An-Naml ayat 40. Kalau nampak orang dapat apa saja, kurniaan Allah. Kurniaan tu bukan kurniaan saja. Kan dapat darjah kebesaran kurniaan kan. Ada tuntutan tak lepas tu? Ada. Kena perform. Kalau panggil datang. Event-event datang. Jangan buat-buat kerah itu je. Aku tarik balik apa tu. Ada ayat dia. Bukan kurniaan tu tanda keseronokan saja. Banyak tanggungjawab. Lalu jawapan kedua dijawab oleh Nabi Sulaiman AS. Lina berluani. Untuk menguji aku. Dalam surah Toha 131, bila kita tengok kesenangan yang ada pada setengah-setengah golongan, malah ayat ini menyatakan golongan kafir, atau golongan yang fasik, atau golongan yang ingkar kepada Allah. Tengok lifestyle dia. Oh ya Allah, tobat malaikat 44 bahasa begitulah. Dia ni orang Islam ke tak Islam? Nampak rambut sebelah biru, sebelah merah. Baju macam tak cukup kain. Tak cukup benang, tak cukup kain. Semua tak cukup. Tengok harta melambak, baju kecil-kecil semua. Dan dia tak cukup duit ke apa? Tengok Allah, tapi duit melambak-lambak. Kita bukan tasbih tak lepas. Banyak tasbih daripada duit lagi. Banyak tasbih lagi daripada duit. Itu pun pening. Kata Allah, Allah larang kita tujukan pandangan pada golongan begitu dengan pandangan yang seronok. Malah Allah kata, linaftinahum fi, untuk kami mencuba mereka. Ayat. Dengan cobaan. Bila cobaan, ujian, seronok. Ada orang seronok bila anda sedang menjalani peperiksaan. Ada orang masa macam ni lah. Kita masuk periksa. Kita ada kawan kita, dia jadual periksa ni. Dia kat universiti ni. Dia ambil kos lain-lain lah. Hari tu, dia ada exam, kita tak ada. Jadual kan beza-beza. Okay. Time dia ada exam tu, kita cemburu tak kat dia. Aku jealous aku ada exam ni lagi. Ke kawan yang ada exam tu, cemburu kat kita yang tak ada exam lagi. Kau free lagi? Aku free. Aku ingat nak pergi ambil angin sekejap lah. Nak pergi pantai lah. Sambil dia jawab tu kan, masuk WhatsApp. Gambar pantai. Dia ni nak kena aku ni tak? Ada setengah tu boleh buka handphone lah. Open book test. Ni. Ada exam. Ni level-level peringkat master kan. Open book test. Boleh lah buka. Pum, dapat. Apa? Semoga berjaya. Wang hajar katanya. Ni marah. Oh, tak mentang kau relax. Masuk kata, tak ada orang sonok dengan ujian ni. Dapat harta tu ujian ke apa? Dah, diseronok kenapa? Untuk nombor 30, tertipu. Tak boleh seronok ke Ustaz? Boleh. Tapi kena ada sebab seronok. Kena ada sebab dulu, kena faham sebab tu. Seronok ni pertama, sebab harta ni memang seronok, tapi ujian je seronok. Tapi seronok ni saya tak boleh duduk kat seronok ni. Saya kena pastikan harta ni lebih seronok. Apa dia? Saya kena bawa pada kebaikan. Baru benar-benar seronok. Dia tak ada habis kat situ. Seronok lah, terima kasih lah dapat duit. Ya Allah, nangis-nangis dapat duit. Dia tak tahu balas ke seronok. Jangan cepat-cepat kita nak mengangkat. Orang kata nak bersyukur. Jangan. Mulut kan bersyukur dapat lalas sekali. Tak jadi pahala pun yang kita dapat. Itu bukan syukur. Syukur itu menukar segala nikmat menjadi taat. Itu baru betul syukur. Cepat tu jangan cepat-cepat nak suka. Jangan cepat sangat. Orang tutur kata jangan suka sangat. Jangan cepat nak suka. Sebab kita tak tahu apa sebalik benda tu. Tapi orang yang beriman, orang yang faham, dia tengok, dia suka, tapi tidak, orang kata apa, tidak penghujung, tak habis. Suka dia macam,
Ada lagi ni. Tak boleh nak raikan sangat. Sebab contoh habis ujian, habis jawab suka, tapi tak boleh habis sebab masih dalam peperiksaan. Dia tunggu hari akhir tu. Macam dalam SPM lah. Hari akhir dia lanting meja tu. Dia buka tu. Dia tak tahu lepas ni dia masuk universiti teruk lagi kena. Dia ingat lepas SPM tu dah habis periksa. Dekat universiti hari-hari assemble lagi. Kita nak suka lagi habis ujian. Apa dia? Bila habis ujian? Ujian ni adalah perjalanan hidup kita ni ujian ni. Mati. Jadi mati kena. Kalau habis ujian seronok, mati kena. Kena seronok lah. Isap tu kena seronok dulu. Ui, dahsyat tu. Ni orang beriman macam cerita. Bila kena hisap, bermasuk soalan. Tahu dah soalan tu sebenarnya bukan jawab bila kita mati sebenarnya. Jawab time hidup. Open book test lah tu. Ujian yang kita jawab nanti. Sebab itulah perbahasan. Bukan nanti dalam kubur pun nak jawab. Dah. Tengah celik mata ni hang jawab. Makna kata bila habis dia, mati dia, ujian pun habis. Masuk kubur tu kira just cerita result je lah. Jadi ngelupa tu nak bagi tahu result tu takut tu. Bila exam dah habis kita lega lah. Tapi sat lagi takut dah tahu result lagi. Takut lagi. Result tu dalam bazar ni. Result pertama tahu dah. Bila masuk je kena bantai. Ke dalam aku lepas dia nyaya. Tapi orang beriman selamat walaupun ada sebesar biji sawi. Ke syurga juga akhirnya. Tapi jangan bubuh kat situ. Ada hadis. Bab Nabi ketawa. Dalam bab Syamai Muhammadiyah. Maja'a fi duhaika Rasulullah SAW. Yang buat Nabi ketawa. Dalam itu ada hadis yang Nabi ketawa sampai nampak gusi. Sebab apa? Orang yang akhir keluar daripada neraka, paling akhir ni. Kalau paling akhir ni kita faham, dia ni hardcore betul jahat kat dunia ni. Jahat sungguh paling akhir. 10 kali ganda dunia. Syurga ni 10 kali ganda. Kita pun kata, selamat. Kira akhir pun akhir lah. Jangan macam gitu. Kita pun, selamat masuk juga. Tak tahu, hari pertama tu, dia bukan yang Grand Continental. Duduk boleh semalaman. Nak test semalam. Dia tak sama dengan kita. Kalau boleh tak nak langsung. Ceritanya tak nak langsung. Nak bagi tahunya, ujian tadi. Mati tu, habis ujian kita kena senyum. Sebab tu orang beriman mati senyum. Piramli dah jawab kan? Mati dalam iman, senyum dia. Dalam piramid cerita. Sebab apa senyum? Selamat, ujian dah habis. Memang ujian. Ujian yang mana Allah nak tengok kita ni. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pastikan mati. Mati. Yang bernyawa pasti mati. Ya. Dan diuji kita dengan bisyari wal khair, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dia ada dua perkataan yang mesti kita kena clarify. Pertama ujian, kedua cobaan. Dua-dua ni berbeza ya. Cobaan yang Piramli kata tu, cobaan. Itu kan. Cobaan itu bisyari wal khair, buruk dan baik. Cobaan itu adalah tajuk yang ada di dalam ujian. Ataupun bahasanya subjek yang ada. Ujian itu perjalanan keseluruhan. Macam sijil pelajaran peperiksaan Malaysia. Sijil pelajaran Malaysia, SPM, ada 10 subjek. Ada yang ambil 11. Yang subjek ini cobaan. Cobaan ini apa cerita? Cobaan buruk, cobaan baik. Subjek buruk, subjek baik. Buruk baik ini aliran apa? Aliran kan aliran sains ke, sastra ke kan? Aliran orang beriman. Orang beriman subjeknya baik buruk. Qalu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Kau beriman, aku cuba kamu. Dan yang layak menduduki peperiksaan itu hanya orang beriman. Batu bersyukur bila diuji juga.
Sebab syukur apa? Kita sebenarnya terpilih untuk masuk dalam kandidat itu. Oh, macam layak kita, anak-anak kita nak ambil exam, dia kena sijil ataupun slip layak menduduki peperiksaan. Macam main-main tu. Tengok layak dia, wah, baguslah. Layak tu. Makna kita orang beriman layak menduduki ujian kehidupan. Kenapa? Kerana aliran orang beriman itu ada cobaan, diuji. Jadi begitu jemaah sekalian. Maka itu kehidupan dunia itu cobaan. Dan Allah nak uji kita. Maka di situ tadi Allah tak perlukan kita, Allah tak perlukan ibadah kita, malah ibadah kita tadi kan dunia tadi Allah bagi keperluan, ada duit, kau ambil duit tu. Ambil untuk kau. Kau tak aku. Ada pahala, kau ambil untuk kau tak aku. Ibadah untuk kau juga, bukan untuk aku. Jadi semuanya kebaikan balik pada diri sendiri. Bab diri sendiri ni pun satu cerita panjang juga. Satu contoh dia buat kan. Sebelum kita tutup. Ada seorang tukang rumah ni. Dia ni hebat ni. Bertukang. 40 tahun lebih kurang lah cerita dia bekerja. Satu hari tu anak-anak dah bising lah. Ayah berhentilah ayah kerja. Dah berusia dah, kerja apa lagi? Tukang. Kita orang semua boleh bagi duit lah. Berhenti lah. Ayah dia pun je lah jumpa dengan tokey dah. Cakap, bos, saya mau berhenti lah. Anak-anak sudah bising. Bos kata, tak boleh lah. Sebab dia tukang, expert. Tak boleh lah bos, sekali anak-anak sudah bising. Okey lah. Last. Satu projek last. You buat ini, you berhenti. Projek buat rumah banglo. 6 bulan tempoh projek itu sepatutnya. Tapi si kawan ni, dia mikirkan apa? Mikir nak berhenti ya. Daripada 6 bulan, dia boleh buat dalam masa 3 bulan. Half. Bos terkejut. Hai, kenapa cepat sangat? Dah expert. Walah, dia buat cincai dah. Dia buat nak berhenti. Alah, tak apalah, last. Sampai nak buat tu, last ni. Dan buat, last lah ni, kata. Sekali dah siap, bos tu kata apa? Ini rumah untuk kamu. Untuk siapa? Untuk kamu. Tepuk dahi dia. Kenapa bos tak cakap? Saja. Dah lah buat cincai. Ambil. Untuk kamu. Aku nak hadiahkan. Dia tak berani cakap cincai tadi. Dia telan sendiri. Ya. Lepas tu kena modal balik buka badan muka. Lepas tu apa kebaikan yang kita buat? Semua untuk sendiri. Buatlah betul-betul. Buatlah sungguh-sungguh. Bukan untuk buat baik ni, aku buat baik untuk suami. Tak ada untuk suami, untuk sendiri-sendiri. Buat baik tu memanglah kebaikan. Kita masak sedap tu, suami kenyang makan. Kita dapat kebaikan tu, pahala tu. Pahala untuk kita. Tak ada pun untuk orang. Mana ada kita buat pahala untuk orang? Tak ada. Join pahala adalah JV. Tapi buatkan untuk dia, dah. Cuma kita buat, dia niatkan untuk mak ayah nak bagi pahala atas kebaikan. Kita pun dapat, mak dapat. Dua. Tetap kita dapat. Jadi janganlah berkira buat kebaikan. Allah tak perlukan ibadah kita. Allah tak perlukan amalan kita. Malah kita lah yang perlukan amal ketaatan itu. Jadi itulah perbahasan qiyamu ta'ala binafsi. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan bila kita faham tentang kita yang perlukan Allah, maka bila kita perlukan Allah, maka di situ terikat dengan ketaatan. Terkait kita taat kerana kita hamba, kita yang perlukan Allah. Ya, jadi beramal dah dengan orang kata apa? Kerelaan. Sebab tu Islam tu berserah, menyerah diri sepenuhnya. Sebab apa? Sebab Allah tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Lalu kita buat yang terbaik sebab kita yang perlukan. Jangan buat sambil lewa cincai-cincai. Sebab akhirnya kita menzalimi diri sendiri. Itu datang perbahasan menzalimi diri sendiri. Wallahu'alam. Itu saja pembahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita lah untuk terus
beramal dalam ketaatan, untuk sentiasa ingat kepada Allah SWT, untuk sentiasa menambahkan keyakinan kepada Allah dari masa ke semasa, agar kita boleh balik sebagai hamba-Nya yang mempunyai jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf daripada saya atas segala kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah